Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda semua. Selamat datang ke Bicara DR hari ini, 19 Ogos 2021. Dan pastinya anda akan bersama saya, Hafid also dalam tempoh 1 jam ini di saluran Berita RTM My Review 123. Dan juga boleh ditonton secara dalam talian melalui Facebook kami Berita RTM. Anda boleh turunkan pelbagai komen dan juga persoalan berkenaan dengan tajuk yang kita bincangkan yang sudah kita war-warkan beberapa hari yang lalu, dan pastinya tajuk yang cukup penting untuk kita bincangkan pada malam ini. Dan seperti biasa, saya untuk tidak mengambil banyak masa di awal ini, untuk kita terus pergi kepada jumlah kes jangkitan COVID-19 setakat hari ini dalam tempoh 24 jam mencatatkan jumlah tertinggi pernah dilaporkan, iaitu 22,948. Hari ini hanya 9 kes import sahaja, dan juga kes sembuh baru kalau semalam dilaporkan tertinggi pernah dilaporkan, hari ini juga merupakan kes sembuh baru tertinggi semenjak pandemik melanda negara. Hari ini itu 21,720, dan kita doakan supaya kes sembuh ini akan terus melebihi jumlah kes baru yang dilaporkan. Dan kalau kita lihat kepada kematian baru hari ini 178, kalau kita perasan kes kematian baru kebelakangan ini semakin menurun, dan kita harapkan supaya kes kematian ini akan terus menurun, dan kita mengharapkan kita akan mencapai sifar kes disebabkan oleh kadar vaksinasi yang sangat tinggi ketika ini. Baik, kita terus sahaja kepada setiap negeri yang melaporkan kes. Selangor masih lagi mencatatkan kes yang tertinggi sekitar 7,000, dan secara tepatnya adalah 7,175, dan makin banyak kawasan yang mencatatkan ataupun negeri yang mencatatkan 4 digit, antaranya Kedah begitu tinggi sekali 2,137, Penang 1,655, Perak juga 1,229, dan kita lihat di Kelantan 1,271, Sabah 2,583, dan juga di selatan tanah air 1,526, dan di tempat ini juga di Kuala Lumpur 1,439. Inilah cabaran untuk kita kurangkan kes-kes di negeri yang mencatatkan angka yang tinggi ini, kecuali Labuan 9 kes sahaja yang dilaporkan. Dan dengan kita fokuskan kepada kes kematian dilaporkan hari ini, dan apa yang saya ingin tunjukkan kepada anda adalah berkenaan dengan Broad Index ataupun BID ini yang menjadi kegusaran kita semua. Jadi anda perlu pastikan, kerana kes BID ini kebanyakannya berlaku mereka yang menjalani kuarantin di rumah dan sebagainya, perlu pantau keadaan anda, dapatkan pulse oximeter, suhu, pengimbas suhu dan sebagainya untuk memastikan anda berada dalam keadaan sihat, dan sekiranya berlaku keadaan tidak menentu, anda boleh terus kepada CAC ataupun hubungi pihak kecemasan. Baik, seterusnya ini dia. Hanya 2.0% sahaja bagi kategori 3, 4 dan 5. Inilah menunjukkan keberhasilan vaksinasi yang sedang berlangsung dalam negara. Lebih ataupun 98% berada pada kategori 1, 2 sahaja. Jadi bergejala dan juga tidak bergejala. Baik, seterusnya ini yang saya katakan, peratusan vaksinasi populasi dewasa sudah pun melepasi 50%, 50.2% bagi individu ataupun populasi dewasa, dan juga secara totalnya 75.3% yang mendapat 1 dos. Jadi kita mengharapkan perjalanan ini akan terus berlaku dengan lebih baik. Dan satu lagi, kita dapat pengumuman petang tadi yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sementara Tan Sri Muhyiddin Yassin berkenaan dengan aktiviti dine-in, makan di dalam kedai. Ini yang dinanti-nantikan ramai pihak, terutama di kawasan fasa 1 Pilihan Negara di Kuala Lumpur misalnya. Jadi kebenaran ini telah pun diberikan, tapi hanya untuk mereka yang lengkap 2 dos sahaja. Yang masih belum lengkap ataupun baru saja dapat 2 dos hari ini, anda kena tunggu lagi 2 minggu untuk melengkapi cycle ataupun kitaran vaksin itu sendiri. Dan juga banyak lagi anda boleh dapatkan berkenaan dengan perkembangan terkini. Apakah SOP-nya, anda boleh terus saja ke MKN Malaysia sendiri. Baik, untuk topik malam ini seperti saya maklumkan, cukup penting, cukup informatif untuk kita maklumkan kepada anda. Doktor pun sudah bersedia di sini untuk kita bincangkan lebih mendalam berkenaan topik yang kita ingin bincangkan. Kita saksikan dulu sedikit untuk anda.
Baik, demikian tadi sedikit berkenaan dengan ringkas topik yang kita akan bincangkan pada malam ini, itu vaksinasi dan juga kehamilan. Saya pasti keadaan ini sudah pun memberi kita satu ruang perbincangan yang baik untuk kita faham berkenaan dengan bagaimana vaksinasi dan juga kehamilan, sama ada kehamilan dan juga vaksinasi, dan juga saya kaitkan juga kehamilan dan juga COVID-19 itu sendiri. Bersama saya sudah pun bersedia dari awal tadi Dr. Moneswaran, anak lelaki Ganeshan, pakar maternal fetal medicine, obstetrik dan ginekologi ataupun ONG Hospital Kuala Lumpur. Hello, Assalamualaikum Doktor. Hai, selamat petang. Terima kasih saya ucapkan kepada Bicara DR kerana undangan saya, kerana khususnya memilih satu topik yang sangat penting, sangat relevan, vaksinasi dan COVID antara kalangan ibu mengandung. Betul, Doktor. Kalau saya lihat dulu waktu awal PKP dilaksanakan 18 Mac lalu, banyak juga doktor dan juga pakar keluarga kata inilah waktu sesuai untuk hamil dan sebagainya, dan dijangkakan akan ada baby booming dan sebagainya pada masa akan datang. Tapi sekarang ini kehamilan ini jadi satu perkataan yang sangat haywire. Sama orang takut nak mengandung pun takut dengan vaksinnya, dengan COVID dan sebagainya. Tapi untuk awal ini, untuk kita beri penjelasan berkenaan dengan ibu hamil, kehamilan dan juga vaksinasi itu sendiri di peringkat awal ini, Doktor. Okey, so biar saya menceritakan tentang apa kepentingannya vaksin. Tapi sebelum kita memahami kepentingan vaksin, adalah penting untuk kita memahami apakah impak sekiranya seseorang ibu mengandung itu mendapat COVID-19. Sekiranya seseorang itu tidak mengandung dan mereka mendapat jangkitan COVID-19, 80% akan jadi asymptomatic. Tapi sekiranya mereka mengandung, kemungkinan untuk mendapat jangkitan yang serius itu adalah lebih tinggi. Keperluan oksigen, keperluan kemasukan ke ICU, keperluan alat bantuan pernafasan, keperluan pembedahan secara cesarean section pun bertambah. Tetapi sekiranya mereka mengamalkan pemakaian mask yang sesuai, penjarakan fizikal, kebersihan tangan dan vaksinasi. Ya, vaksinasi ialah satu cara untuk kurangkan implikasi jangkitan COVID yang serius. Dia tidak mengelakkan jangkitan, tapi dia kurangkan keperluan kemasukan ke hospital ataupun jangkitan yang serius. Dan itulah kepentingan vaksin di kalangan ibu yang mengandung. Kalau dulu kita lihat golongan warga emas, golongan komorbid antara golongan yang sangat-sangat berisiko untuk mendapat vaksin, dan kalau dapat sangat teruk dan sebagainya. Kalau kita lihat kematian juga melibatkan golongan warga emas. Untuk ibu hamil ini, saya fikir terlambat untuk kita tahu bahawa mereka ini adalah golongan sangat-sangat fragile, sangat terdedah dan juga sangat berbahaya apabila dijangkiti. Persoalannya, kenapa bila seseorang ibu hamil itu mendapat COVID-19, keadaan boleh menjadi pada tahap 1 dan terus kepada tahap 4 itu, Doktor? Okey, so sebenarnya saya ingin menyatakan bahawa Malaysia adalah antara negara yang terawal yang memberi prioriti kepada wanita yang mengandung. So seawal bulan 4, memang kita memastikan wanita-wanita mengandung di Malaysia menjadi satu golongan yang prioriti. So seawal bulan 6, ramai wanita mengandung di Malaysia telah pun diberi vaksin, dan sehingga bulan Ogos hampir 146,000 wanita telah pun mengambil vaksin. So ini sebelum negara-negara yang berjiran dengan kita. Tetapi untuk menjawab kenapakah seseorang ibu itu dikatakan dapat mendapat jangkitan yang serius, disebabkan oleh 3 sebab. Satu, risiko itu sebenarnya bertambah di orang kata trimester yang kedua dan trimester yang ketiga. Ini disebabkan oleh sedikit perbezaan dari segi imuniti ibu, adaptasi dari segi pernafasan dan fungsi jantung seseorang ibu itu. So risiko itu bertambah especially selepas 24 minggu dan ke atas. Bukannya di awal kandungan, tapi di hujung trimester kedua dan trimester ketiga. Itu dia penjelasan. Kalau doktor cakap dalam usia kandungan ini, kalau saya pernah menjaga tempat pusat pemberian vaksin, kalau kita lihat kepada infografi itu ada usia-usia tertentu untuk vaksin Pfizer, Sinovac dan juga AstraZeneca. Ada jumlah ataupun minggu yang ditetapkan. Cuma kita tak nak ada salah faham berkenaan dengan tempoh pengambilan vaksin kepada ibu hamil ini. Pakar ONG sendiri, apa jawapannya kepada mereka mungkin sedang menonton sedang hamil dan juga sudah pun mendaftar untuk mendapatkan vaksin?
usia kandungan itu berapa yang paling ideal sekali untuk mendapatkan suntikan vaksin ni? Okey, so soalan yang sering kali ditanya oleh setiap orang. Sebenarnya kita tahu semua jenis vaksin di Malaysia adalah bukan live vaksin dan setiap jenis vaksin ini adalah selamat digunakan oleh wanita mengandung. Tapi berdasarkan kajian yang sedia ada, kita faham bahawa mRNA vaksin ini adalah vaksin yang paling selamat berdasarkan data kajian yang sudah ada. So, bilakah waktu yang paling sesuai untuk mengambil vaksin? Sebenarnya tidak ada spesifik waktu di mana seseorang itu tidak boleh mengambil vaksin. Tapi apa yang kita galakkan ialah untuk mengambil vaksin sebagus-bagusnya sebelum mengandung. Tapi sekiranya mereka dah mengandung, waktu yang paling sesuai ialah selepas 12 minggu. So kenapa kita syorkan selepas 12 minggu? Bukannya tidak boleh ambil vaksin sebelum itu, tapi 12 minggu pertama ini ialah 12 minggu yang kritikal dari segi perkembangan struktur baby, perkembangan organ baby. Untuk memastikan kita memberi advice yang lebih optimum, kita galakkan untuk mengambil selepas 12 minggu. Selepas 12 minggu. Kalau kata seseorang wanita itu mengambil vaksin, kemudian beberapa hari selepas itu disahkan hamil, adakah berlaku perkara yang perlu kita tahu? So memang satu kejadian yang sering kali terjadi, tetapi mengikut kajian daripada Amerika Syarikat khususnya, sekiranya mereka termengandung selepas vaksin dan sekiranya mereka mengambil vaksin pada trimester yang pertama, tidak ada risiko daripada baby, especially dari segi keguguran ataupun masalah dari segi struktur kepada baby. Okey, bila doktor sebut keguguran itu, saya tidak dapat lari untuk terus tanyakan berkenaan dengan keguguran. Kerana kita lihat banyak juga grup-grup, kalau tengok WhatsApp sendiri doktor, banyak mesej-mesej secara forward atau berantai ini mengatakan bahawa kalau ambil berlaku keguguran, berlaku kerencatan kepada bayi dalam kandungan sebagainya. Saya percaya walaupun saya tidak ada pengalaman mengendalikan wanita hamil sebagainya, saya rasa itu satu dakwaan yang sangat tidak berasas. Mungkin pakar ONG sendiri, doktor sendiri, untuk jelaskan lebih lanjut berkenaan dengan vaksin, keguguran ataupun kerencatan kepada kandungan itu sendiri. Okey. So saya rasa sebagai petugas kesihatan dan sebagai doktor, saya rasa masalah pandemik ini bukan COVID semata-mata, tapi kita juga gelar pandemic of misinformation. Ramai orang kurang faham dan tentang kebaikan vaksin dan tentang implikasi COVID-19. So adakah vaksin akan menyebabkan keguguran? Jawapannya tidak. Kita perlu faham apakah insiden keguguran di kalangan wanita yang sihat. 1 dalam 6 ibu yang sihat, risiko kegugurannya ialah 15%. Tapi sekiranya mereka mengambil vaksin, dia tidak menyebabkan risiko keguguran yang lebih tinggi daripada orang yang biasa, iaitu 15%. Adakah vaksin akan menyebabkan masalah kecacatan? Tidak. Ini bukan berdasarkan apa yang kita rasa, tapi ini berdasarkan daripada data dan kajian melalui ibu-ibu yang telah pun diambil vaksin seawal tahun lalu di Amerika Syarikat. Adakah vaksin menyebabkan kerencatan akal? Tidak. Vaksin selamat, tidak menyebabkan masalah kepada ibu ataupun kepada bayi. Tapi kebaikannya kepada ibu adalah melebihi daripada apa yang kita risau tentang side effects vaksin. Saya suka ayat pandemic misinformation itu penting juga untuk kita bawakan kepada anda supaya anda tidak tersalah tafsir ataupun tersalah maksud dengan apa yang dibincangkan. Bagi mereka ataupun pasangan yang baru berkahwin ataupun sedang merancang untuk kehamilan dan sebagainya, adakah digalakkan untuk mengambil vaksin terlebih dahulu ataupun tunggu kehamilan terlebih dahulu atau bagaimana prosesnya, doktor? Okey, so saya rasa baru-baru ini isu wanita hamil dan COVID-19 menjadi satu isu yang sangat sering kali dibicarakan. So waktu yang paling bagus ialah kita nak setiap orang itu untuk mengandung and have a planned pregnancy. So sewajar-wajarnya ambil vaksinasi sebelum mengandung. Itulah yang paling selamat sekali. Sebagai pasangan yang telah merancang untuk mengandung, ambil vaksin. Bukan ibu saja, tetapi adalah satu apa yang kita kata responsibility untuk setiap orang dalam household untuk mengambil vaksin, termasuk suami dan pasangan. Adakah vaksin ini akan menyebabkan masalah kesuburan? Tidak. Vaksin ini selamat, tidak menyebabkan apa-apa masalah kepada kesihatan jangka masa panjang ibu, jangka masa panjang suami ataupun dari segi kesuburan. Bilakah waktu yang paling sesuai untuk mengambil vaksin dan mengandung? Tidak ada satu jangka masa tertentu yang spesifik di mana seseorang itu tidak boleh mengandung. Anda digalakkan untuk complete vaccination. Selepas 2 minggu, anda digelar sebagai vaksin imun dan boleh mengandung anytime selepas vaksin telah dilengkapkan.
Dengan tu tanggungjawab kita sebagai suami juga, doktor. Dan juga doktor kata tadi kesan panjang untuk isteri dan juga untuk suami. Itu penting kita nak ulang untuk suami. Kadang-kadang suami pun takut nak vaksin sebab hal-hal yang disalah tafsir ini. Baik, kita nak berehat dulu seketika. Kita akan lanjutkan persoalan. Dan kalau anda ibu hamil ataupun suami ketika ini untuk tanyakan kepada kami berkenaan dengan kehamilan dan juga vaksinasi, anda boleh turunkan soalan di Facebook Berita Time. Saya akan ajukan terus kepada doktor. Topik yang kita bincangkan pada malam ini, kita semua tahu dan juga sedar dengan perginya seorang artis kita, Allahyarham Siti Sarah Raisuddin, yang telah pun menghembuskan nafas terakhir akibat jangkitan COVID-19 dan juga sempat melahirkan seorang bayi lelaki. Dan asbab kejadian itu juga menyebabkan ramai mula sedar berkenaan dengan pentingnya vaksinasi kepada kehamilan ini sendiri. Baik, tadi kita banyak bincang berkenaan di peringkat awal kehamilan, waktu dan juga kandungan bila yang sesuai dan sebagainya. Ada juga yang bertanyakan kepada kita, kalaulah seorang wanita itu sudah hampir nak melahirkan anak, dah tunggu masa lah orang kata kan. Adakah itu waktu sesuai untuk ambil vaksin ataupun perlu tunggu kelahiran itu berlaku dahulu baru sesuai untuk ambil suntikan vaksin itu sendiri? Okey, so saya rasa objektif kenapa kita cadangkan ibu-ibu mengandung untuk mengambil vaksin awal ialah disebabkan kita tahu risiko mereka adalah paling tinggi di penghujung trimester kedua dan di trimester ketiga. So sekiranya mereka mengambil vaksin di penghujung kehamilan itu, time mereka nak bersalin, bukannya tidak boleh, masih boleh ambil, tidak perlu lengahkan untuk satu masa yang kemudian sebab vaksin itu selamat. Tetapi optimum, pencegahan yang paling optimum di sepanjang kandungan itu, iaitu sebelum 14 ataupun 16 minggu sebelum bersalin adalah lebih penting daripada protection di penghujung-penghujung kehamilan. So itulah rasionalnya. So kita nak yang dapatkan optimum kesan efikasi dan sebagainya. Betul. Okey, kalau kata dah bersalin, dalam tempoh confinement ataupun berpantang itu, adakah boleh ambil ataupun perlu tunggu tempoh confinement ataupun berpantang itu habis sepenuhnya baru boleh ibu hamil ini, ibu yang bersalin ini boleh dapatkan suntikan vaksin? So sebenarnya dalam tempoh pantang, tidak ada satu waktu ataupun sebab kenapa kita perlu melengahkan vaksin. Okey. Apa yang kita perlu faham ialah lebih cepat seseorang itu complete vaccination, lebih kurang risikonya dari segi kemasukan ke hospital dan dari segi kematian. So apa yang kita nak, tolong ambil vaksin secepat mana yang mungkin. Tidak ada satu time frame yang khusus di mana anda tidak boleh mengambil vaksin. Sekiranya selepas bersalin anda sihat, recovery anda sangat cepat, boleh ambil vaksin tak kira whatever time. Dan tidak perlu memberhentikan penyusuan baby. Boleh menyusukan baby. Vaksin memang selamat. Tak menyebabkan masalah kepada ibu ataupun kepada ibu yang menyusukan baby. Okey, ini penting juga doktor sebut berkenaan dengan menyusu. Ia tidak ada masalah. Ya. Waktu vaksin dan juga menyusu itu tak ada masalah. Baik, itu penting. Dan juga kita cuba dapatkan juga seorang tamu selepas ini doktor untuk kita bincangkan. Kalau sebab kita lihat ramai juga kes. Sebelum saya dapatkan panggilan kepada tamu kita pada malam ini, di peringkat hospital doktor sendiri, hospital HKL sendiri, mungkin doktor boleh kongsikan kepada kita keadaan ibu hamil ini. Adakah mereka ini majoritinya sudah divaksin ataupun masih lagi menunggu, ataupun ada golongan ibu hamil ini masih lagi takut untuk dapatkan suntikan vaksin? So soalan yang sangat relevan. So saya rasa walaupun program imunisasi ini dilancarkan seawal bulan 5 dan ramai yang mengambil vaksin yang pertama seawal bulan Jun. Saya rasa pada peringkat awalnya terdapat ramai yang ragu-ragu tentang keberkesanan vaksin dan keselamatan vaksin. Tapi sekarang saya rasa ramai yang sedar bahawa vaksin ini selamat, vaksin ini penting dan vaksin ini tidak menyebabkan masalah kepada ibu dan kepada baby. So, saya rasa dalam tempoh 3 ataupun 4 minggu ini, ramai yang datang tampil ke depan yang faham tentang kepentingan vaksin. Dan saya rasa mereka punya compliance kepada vaksin ialah sangat tinggi dan kurang sekali ibu mengandung yang sebenarnya refuse vaccination. So, sesuatu yang kita sebagai doktor dan doktor pakar ONG sangat happy kerana kita pasti ini akan memberi kesan yang positif kepada keselamatan ibu pengandung. Sangat positiflah penerimaan pada ibu hamil untuk mendapatkan vaksin. Dan juga saya difahamkan doktor pun ramai yang sudah menyambut kelahiran dalam tempoh pandemik ini. Kita akan bersama dengan Puan Nur Ain Afikah Muhammad, bekas pesakit COVID-19, juga ketika hamil tapi difahamkan sudah pun melengkapi 2 dos vaksin. Ini penting untuk kita bawakan kepada anda keberkesanan vaksin itu sendiri. Dan Puan, hello, Assalamualaikum, sudah bersedia?
Waalaikumsalam. Ya, baik Puan. Kita bercakap tentang kehamilan dan vaksinasi. Saya difahamkan Puan sudah pun melengkapkan 2 dos suntikan vaksin dan juga mendapat jangkitan ketika kehamilan. Mungkin Puan boleh ceritakan kepada kami berkenaan dengan apa yang Puan rasa selepas divaksin ketika kehamilan dan juga tempoh mendapat jangkitan itu ketika kehamilan juga. Puan, silakan. Okey, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk vaksinasi, alhamdulillah saya dah cukup untuk 2 dos. Dan saya mendapat positif COVID selepas suami saya dijangkiti dahululah. Okey. Pada mulanya suami saya yang positif bersama anak lelaki, dan seminggu kemudian barulah saya dan anak perempuan pula diduga positif COVID. Masa tu saya dah memang sarat, memang tunggu hari untuk melahirkan lah. Okey. So bila masa kita orang tahu yang suami positif tu, memang kita orang cemas sebab tak tahu nak buat macam mana. So suami saya buat keputusan untuk saya balik ke rumah mak dia sebab dia dan suami dan anak lelaki kuarantin di rumah. So saya terpaksa balik ke rumah mertua saya untuk kuarantin bersama anak perempuan. Sambil bila seminggu lepas tu, sebab saya ada check up dengan KK. Okey. Disebabkan saya kontak rapat kepada suami, so saya tak dapat pergi untuk buat check up perut lah. Jadi pihak KK minta saya buat swab test dulu sebelum hadir untuk membuat pemeriksaan perut. Bila dah dapat tarikh seminggu lepas tu, saya duga saya dengan anak pula yang positif COVID. Jadi masa tu memang tak tahu nak cakap apa. So saya dengan anak perempuan memang kuarantin dekat rumah mertua. Memang kita orang dalam satu bilik, memang tak keluar. Jadi masa tu memang pihak KK cakap puan just standby, nanti ambulan akan datang ambil. Okey. So bila saya tunggu, kemungkinan besar mungkin sebab tak ada kekosongan di hospital, saya tunggu sehingga saya ada tanda, kini keluar tanda sendiri. Jadi masa tu sebab suami still lagi dalam kuarantin, so dia terpaksa bawa saya ke hospital. Bila pergi hospital, hanya hospital COVID saja yang terima untuk ibu mengandung bersalin. Okey. So jadi saya memilih hospital Selayang. So bila sampai di hospital, doktor explain, dia cakap untuk ibu COVID memang kita terpaksa buat emergency pembedahan. Okay. So saya terima je lah. Apa yang saya nak hanya anak dan saya pun selamat. Mungkin dalam tempoh masa kuarantin, alhamdulillah saya tak ada apa-apa simptom. Okey. Mungkin kemungkinan besar sebab saya mungkin dah cukup 2 dos vaksinasi. Jadi saya rasa mungkin sebab itu jugalah, dengan vaksinasi tu saya rasa lebih Selamat. Selamat, ya, lebih selamat. Dan tak ada gejala apa-apa yang teruk berlaku terhadap saya sewaktu mengandung dalam kuarantin tersebut. Ya. Boleh tahu Puan anak lelaki ke perempuan sekarang? Alhamdulillah saya dapat anak lelaki. Alhamdulillah. Baik Puan, saya difahamkan juga kan bayi yang baru dilahirkan juga terpaksa diasingkan daripada ibunya sendiri, iaitu Puan. Mungkin boleh ceritakan apa sebab dan apakah alasan kenapa dipisahkan daripada Puan sendiri dalam tempoh itu? Sewaktu sampai ke hospital, benda ni juga doktor dah explain, dia jelaskan bahawa anak
terpaksa dihantar ke Hospital Sungai Buloh. Disebabkan dekat Hospital Selayang memang dia tak dapat terima baby yang ibu positif COVID. Sebab mungkin keperluan alat dia tak lengkap. So dia terpaksa pindahkan bayi saya ke Hospital Sungai Buloh untuk dapatkan rawatan yang selanjutnya. Alhamdulillah. Dan mungkin Puan, di minit-minit terakhir ini mungkin Puan boleh kongsikan kepada semua penonton kita pentingnya untuk mengambil vaksin kepada ibu hamil. Puan sendiri sebagai contoh yang tepat, sudah pun selamat melahirkan dan juga tiada kesan ataupun kesan sampingan, tiada simptom apabila dijangkiti. Puan nasihat kepada orang ramai berkenaan dengan pentingnya vaksin dan juga untuk kehamilan ini. Okey, bagi saya berdasarkan pengalaman saya sendiri peribadi yang mana dihadapi oleh keluarga saya sendiri dan saya juga. So apa yang saya boleh katakan, jangan abaikan SOP, and kalau boleh ibu mengandung cepat-cepatlah kemas kini My Sejahtera, itu yang penting, kemas kini yang dan bagi tahu yang anda sedang mengandung, tak kisahlah baru berapa minggu, dia orang akan uruskan benda tu. So kalau rasa risau ke apa, boleh rujuk kepada doktor. So benda ni tak boleh leka lah. Bagi saya sarankan juga semua orang berfikir positif tentang vaksinasi, dan sebab saya sendiri alhamdulillah saya alami dengan izin Allah juga. Vaksinasi ni agak mujarab lah bagi saya, dan sebagai benteng daripada COVID. So jika ada cerita-cerita negatif tu, mungkin itu cerita yang kita patut elak. Mungkin itu kes-kes terpencil lah bagi saya. So akhir kata semoga COVID ni cepat hapus lah dari diri kita, dan kita dilindungi dari gejala COVID, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, terima kasih Puan Nur Ain Afrika bin Muhammad atas perkongsian. Itulah bukti ataupun kita panggil sebagai living proof, doktor. Betul. Berkenaan dengan vaksin itu sendiri kepada Puan Nur Ain sendiri. Itu antara persoalan, dan juga antara cerita yang boleh kita angkat sebagai soalan adalah bayi terpaksa dikeluarkan, itu penting, dan juga kenapa perlu dikeluarkan itu doktor akan jawabkan kepada kita. Sebaik sahaja kepada anda yang menonton, tak kira di mana anda berada menerusi berita RTM Facebook Live dan juga secara MyClick ataupun RTM Click sendiri yang dibuat turun di telefon pintar anda. Tadi kita sudah pun dapat perkongsian daripada Puan Nur Ain sendiri. Beliau terpaksa mengeluarkan ataupun doktor terpaksa mengeluarkan bayi dalam kandungan. Ini satu lagi topik ataupun isu yang sering dibincangkan. Kita ingin faham dalam tempoh kehamilan, jika seorang wanita itu dijangkiti COVID-19, keadaan yang manakah menyebabkan mereka ini perlu melakukan C-section ataupun pembedahan Caesar ini sendiri, doktor? Okey, so saya rasa perkataan yang lebih harus ialah bukan kita keluarkan baby, tapi kita melahirkan anak. So bilakah seseorang masa di mana seseorang ibu tu menjadi positif, di mana perlu kita melahirkan anak? So sebenarnya bukan semua pasien COVID-19 yang mendapat jangkitan kategori 3 ataupun 4 ataupun 5 perlu membadami pembedahan cesarean section. So rawatan untuk ibu yang mengandung yang positif COVID adalah sama dengan ibu yang tidak mengandung yang positif COVID. Contohnya kemasukan ke ICU, alat bantuan pernafasan, ubat steroids memang selamat, ubat untuk mencairkan darah. Dan sekiranya mereka dalam tahap kritikal, ada targeted terapi yang lain. So rawatan itu semua akan diberikan kepada ibu yang mengandung seperti mana sama dengan ibu yang tidak mengandung. Tetapi kita faham bahawa sekiranya seseorang itu dalam keadaan yang kritikal, di mana pernafasannya berhenti, ataupun denyupan nadinya berhenti, kita terpaksa buat satu proses yang kita panggil resuscitative hysterotomy. Maksudnya kita keluarkan bayi untuk menyebabkan resuscitation itu lebih efektif. So, sekiranya seseorang itu berhenti bernafas, mereka akan memulakan proses cardiopulmonary resuscitation. Selepas kerailan, fungsi jantung akan berfungsi dengan lebih efisien. Implikasi adaptasi pernafasan itu akan improve. Dan CPR itu akan menjadi lebih efektif. So itulah punca utama kenapa kita perlu keluarkan baby dengan serta-merta. Sebab yang kedua, sekiranya seorang ibu itu dalam keadaan yang kritikal,
ubat dan rawatannya telah mencapai satu tahap yang maksimum. Tetapi support oksigen itu masih pada tahap yang tinggi. So doktor-doktor pakar akan membuat keputusan sama ada kelahiran itu akan membantu ibu itu. Dan sekiranya ya, mereka akan melahirkan anak. So prinsipnya bukan untuk keluarkan baby, tapi prinsipnya untuk menyelamatkan nyawa ibu supaya pernafasannya bertambah, jantungnya berfungsi dengan lebih efisien, dan untuk supaya sekiranya ibu itu dalam keadaan kritikal, resusitasinya lebih efisien dan efektif. Okey, satu lagi perkataan yang digunakan adalah perkataan ditidurkan ataupun dikomakan. Itu satu perkataan yang cukup menakutkan kepada semua, bukan saja ibu hamil. Malah kita pun kalau dijangkiti COVID, bila ditidurkan itu, kita tak nak. Tapi dalam soal pembedahan kepada ibu ini sendiri, adakah pembedahan itu dilakukan sebelum pesakit itu ditidurkan atau selepas melahirkan sempat tengok baby baru ditidurkan terlebih dahulu? Bagaimana prosedur yang boleh saya faham dan kita semua faham, doktor? Okey. So secara lazimnya terdapat dua cara di mana kita boleh melakukan proses pembedahan. Satu ialah bius separa di mana ibu tu masih sedar, dan kedua ialah bius penuh di mana ibu tu kurang sedar dan tidak sedar. Sebenarnya ibu tu tidak ditidurkan, tidak dikomakan, tapi diberi sedation. Tapi kalau ibu-ibu tu kritikal, contohnya dalam tahap 4, tahap 5, kebanyakan masa mereka memang memerlukan alat bantuan pernafasan. So, kepentingannya sedation supaya mereka adalah dalam keadaan yang lebih relax, supaya jantung dan pernafasannya berfungsi dengan lebih efisien. So, kebanyakan masa, ibu-ibu yang kritikal akan mengalami pembedahan dalam keadaan bius penuh. Okey. Baik doktor, ini satu soalan yang mungkin menganggap ini satu soalan yang sensitif. Tetapi apabila bayi dikeluarkan untuk selamatkan ibu hamil itu, kita faham yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan, 70 lebih ibu hamil sudah pun meninggal dunia disebabkan oleh COVID-19. Selepas bayi dikeluarkan itu, keadaan ibu hamil itu kenapa boleh menyebabkan sehingga kematian, dan bagaimanakah yang boleh menyebabkan mereka selamat daripada COVID itu sendiri, doktor? Okey. So saya rasa kenapa kita melahirkan anak? Nombor satu ialah untuk menyelamatkan ibu supaya rawatan itu menjadi lebih efektif. Okey. So bukan di semua ibu perlu melalui pembedahan cesarean section. Tapi ada kala ibu-ibu ini sebelum kelahiran pun dah menjadi pada tahap yang kritikal. Okey. Ubatnya dah maksimum. Rawatannya dah maksimum. Keperluan alat bantuan pernafasan semakin bernaik. So kita akan cuba usahakan masih untuk menyelamatkan nyawa ibu dengan melakukan pembedahan. So risiko kematian ini bukan disebabkan oleh kelahiran, tapi kelahiran itu adalah salah satu daripada langkah-langkah untuk menyelamatkan nyawa ibu. Okey, baik doktor, kita akan lanjutkan lagi berkenaan dengan survival rate bayi itu sendiri. Adakah bayi itu akan mendapat jangkitan COVID juga? Itu kita akan perincikan. Tapi sebelum itu kita memberi laluan kepada Safahatul Nur Subi dalam segmen farmasinya berkenaan dengan pengambilan ubat semasa hamil, selamat ataupun bahaya. Ini pun topik penting juga doktor untuk kita bersama dengan Safahatul. Hello, Assalamualaikum Safahatul. Okey, kita saksikan dulu teaser sebelum saya panggil Safahatul. Silakan. Baik, terima kasih. Saya minta maaf kerana saya fikirkan Safahatul sudah pun bersedia. Saya ingat saya sentiasa nantikan untuk memanggil Safahatul untuk kita bincangkan berkenaan dengan topik pada malam ini, dan pastinya pengambilan ubat semasa hamil selamat ataupun tidak. Safahatul, apa jawapannya? Okey, ya Hafiz. Pakar ONG kita dah beri penerangan yang konklusif tentang vaksinasi dan kehamilan, dan saya sendiri yang sekarang hamil pun alhamdulillah dah selamat ambil lengkap 2 dos vaksin lah pada Jun yang lalu. Jadi untuk topik pada malam ini masih dalam konteks ibu hamil, saya nak sentuh sikit pula lah berkaitan dengan ubat dan kehamilan. Okey, kenapa pengambilan ubat semasa hamil ini perlu diberi perhatian ya? Sebabnya dalam keadaan tertentu pengambilan ubat-ubatan semasa kehamilan kita boleh kata antara satu perkara yang tak dapat dielakkan lah ya. Ada banyak faktor lah yang menyumbang kepada perlunya seorang ibu itu untuk ambil ubat semasa hamil. Contohnya ubat-ubatan ini perlu diambil oleh seorang ibu hamil untuk merawat penyakit biasa seperti demam, selsema, batuk, jangkitan atau penyakit ringan lain-lain. Tapi untuk ibu hamil yang ada masalah kesihatan kronik seperti diabetes, tekanan darah tinggi dan sawan contohnya, jadi pengambilan ubat-ubatan ini diperlukan untuk kawal dan mengekalkan kesihatan sepanjang kehamilan. Jadi sebelum kehamilan lagi, penting untuk wanita yang menghidap penyakit kronik ini untuk
untuk dapatkan nasihat daripada doktor atau ahli farmasi untuk kami tentukan kesesuaian ubat-ubatan yang boleh diambil. Okey, pengambilan ubat semasa hamil perlu diberi ekstra perhatian sebab ianya memberi kesan kepada kedua-dua ibu dan juga bayi yang dikandung. Ada ubat yang selamat untuk diambil oleh ibu hamil dan ada juga ubat yang berada dalam kategori tidak selamat untuk digunakan oleh ibu hamil. Contohnya ubat isotretinoin untuk merawat jerawat, ubat warfarin atau kita panggil ubat cedara, ubat simvastatin iaitu ubat kolesterol dan beberapa lagi. Ada kebarangkalian juga rawatan akan diberhentikan atau ditukarkan kepada rawatan lain semasa hamil setelah doktor menilai dulu manfaat rawatan dan risiko kepada ibu dan bayi. Kalau perlu juga diberikan, penggunaan ubat ini biasanya diberikan pada dos yang paling rendah untuk memberikan kesan terapeutik dan untuk jangka masa yang paling singkat kecuali untuk penyakit tertentulah. Tapi pada tu rata-rata ramai dalam kalangan wanita hamil ini percaya produk dengan label semula jadi adalah selamat untuk diambil ketika hamil. Misalnya untuk melegakan gejala-gejala kehamilan, contoh macam loya, sakit belakang, keletihan dan lain-lain. Tapi suka untuk saya ingatkan di sini, ada setengah sediaan herba atau suplemen kesihatan ini ia tidak dibuktikan secara kajian klinikal untuk tentukan keselamatan sama ada selamat dan sesuai tak sebenarnya diambil semasa kehamilan. Sebab kebanyakan produk ini tak pernah diuji pun keberkesanan dan kesan kepada wanita yang sihat. Jadi apatah lagi dalam kalangan wanita yang hamil. Jadi apa-apa pun jangan buat keputusan berdasarkan hasil bacaan sendiri. Ibu hamil di luar sana disarankan untuk berhati-hati dalam pengambilan ubat-ubatan ketika hamil. Penting untuk ibu yang hamil dinasihatkan untuk berbincang dan rujuk kepada doktor atau ahli farmasi terlebih dahulu sebelum nak mulakan atau ambil sebarang jenis ubat atau ubat-ubatan alternatif, baik vitamin ke, ubat tradisional ke, produk herba, termasuklah makanan tambahan atau sebarang suplemen atau produk kesihatan semasa mengandung, baik sama ada yang dijual dalam pasaran ataupun secara online. Sebab saya lihat rata-rata pengguna sekarang ini mereka lebih cenderung untuk membeli secara online sebab lebih mudah kan dan menjimatkan masa. Tapi yang penting berhati-hatilah, jangan mudah terpedaya dengan testimoni penjual tanpa menyimak lebih lanjut aspek keselamatan ubat tersebut. Jadi kepada pesakit atau para ibu hamil khususnya dan orang awam, kalau ada kemusykilan atau ada sebarang pertanyaan lanjut nak tanya apa sahaja berkaitan ubat-ubatan, boleh saja terus call kami di Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmacy Call Center NPCC melalui talian bebas tol 1800-886722 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum. Baik, terima kasih Safatul Nur Subhi atas perkongsian pengambilan ubat semasa hamil selamat ataupun bahaya. Kita doakan Safatul selamat melahirkan anak juga nanti insya-Allah. Kita doakan kami dari Bicara DR. Terima kasih Safatul, kita berjumpa lagi minggu depan. Sama. Baik, itu perkongsian berkenaan dengan pengambilan ubat semasa hamil. Okey, itu kepakaran dalam bidang farmasinya. Dr. Sri Prakar ORNG tadi kita sudah pun bercerita tentang proses pengeluaran bayi itu dalam C-section dan sebagainya. Ramai yang persoalkan dan juga tertanya-tanya survival rate, kadar untuk bayi itu hidup selepas dilahirkan dalam tempoh tidak cukup bulan itu. Itu saya gantung soalan itu doktor. Saya gantung satu persoalan doktor berkenaan dengan survival rate ataupun kadar hayat kepada anak yang dilahirkan secara C-section ketika mana ibu sedang hamil dan juga mendapat COVID-19, doktor. So sebenarnya kalau kita kata istilah cukup bulan, ia melambangkan gestation selepas 37 minggu. Dan sekiranya seseorang itu dilahirkan sebelum 37 minggu, itu dikatakan sebagai pramatang. Okey. Tapi aspek pramatang dan survival rate ini kita boleh bagikan kepada 3 kumpulan. Okey. Sekiranya mereka dilahirkan selepas 34 minggu, iaitu 8 bulan setengah. Okey. Survival di Malaysia cukup tinggi, lebih daripada 90%. Okey. So kumpulan yang kedua, kita kata moderate pramatang. Sekiranya mereka dilahirkan di antara 28 minggu sehingga 32 minggu, survivalnya cukup tinggi juga, lebih kurang 75 to 85%. So golongan yang ketiga ialah golongan dilahirkan antara 26 minggu hingga 28 minggu. Survivalnya lebih kurang 50%, 50%. Tapi apa yang kita paling risau, survival rate yang paling rendah sekali ialah golongan dilahirkan sebagai severely pramatang. Sebelum 26 minggu dan survival di kalangan mereka adalah sangat-sangat rendah. Itu penjelasan kategori mereka yang selamat ataupun tidak. Tapi kita mengharapkan usaha itu dapat menyelamatkan bayi dalam kandungan dan sebagainya. Dan satu lagi persoalan adalah berkenaan dengan chances atau peluang ataupun keboleh jangkitan kepada anak yang dilahirkan untuk mendapat COVID-19. Sebab saya membaca kajian juga,
hampir 0% kepada anak itu mendapat jangkitan daripada ibu yang selamat melahirkan melalui C-section itu. Mungkin ada penjelasan daripada doktor sendiri. Ya, betul. So sebagaimana yang Encik kata, so risiko baby untuk mendapat jangkitan melalui ibu walau bagaimana cara pun dilahirkan ialah hampir 0. Walau bagaimanapun, baby masih boleh mendapat jangkitan COVID daripada respiratory droplet ibu, daripada sentuhan ibu, tapi bukan melalui proses kelahiran dan bukan melalui proses penyusuan bayi. Baik doktor, kalau kita bercakap tentang dalam kehamilan tadi, kita kongsikan daripada Sofhatul sendiri berkenaan dengan pengambilan ubat. Kita faham ya, kalau pengambilan waktu hamil ini, ibu-ibu macam-macam ubat diambil untuk jaga kesihatan bayi, untuk jaga kesihatan ibu itu sendiri. Kita dapat lari juga dengan ibu yang mengambil ubat-ubat tertentu. Kita faham dalam tempoh COVID ini, ramai juga ibu mengandung yang mengambil vitamin C dan sebagainya. Mungkin doktor ada pesan dan juga nasihat kepada ibu mengandung ini tentang pengambilan ubat gitu, untuk kita lengkapkan lagi apa yang dikongsikan oleh Sofhatul tadi. Okey, so sebagaimana yang kita terangkan tadi, sebenarnya sebelum mengambil apa-apa ubat, kita patut tahu adakah baik buruknya, adakah selamatnya. So, kita sering kali suka mengambil suplemen. So, sekiranya anda mengamalkan cara hidup yang sihat, pemakanan yang sihat, suplemen ini sebenarnya tidak ada apa-apa kebaikan daripada pemakanan yang sihat. So, sekiranya anda tidak mendapat COVID, anda tidak memerlukan suplemen yang lebih daripada yang biasanya diambil oleh ibu-ibu mengandung. Tapi sekiranya anda mendapat jangkitan COVID, ada kajian yang menunjukkan suplemen contohnya vitamin C berkesan, vitamin D berkesan. Tapi apa yang paling penting ialah cara hidup pemakanan yang seimbang ialah lebih penting. Tapi sekiranya anda mengambil ubat-ubat lain, saya rasa lebih penting untuk cek dengan doktor dulu. Jangan percaya kepada Google ataupun social media. Cek dengan doktor pakar, doktor yang bertauliah. Dan doktor itu pastinya akan dapat menerangkan sama ada ubat ini selamat, baik ataupun adakah dia akan bermanfaat kepada ibu bayi. Baik doktor, dan kita difahamkan juga kalau ibu hamil dijangkiti COVID-19, kalau berada di tahap 1 ataupun kategori 1, mereka juga perlu dihantar kepada MAEPS ataupun PKRC yang berdekatan. Itu SOP baru yang telah ditetapkan. Dan kita faham dan juga kita digalakkan untuk ada pulse oximeter di rumah masing-masing. Okey, kita nak faham bacaan SPO ataupun oksigen kepada ibu mengandung dan juga bukan ibu mengandung ini, adakah ia sama persentasenya atau bagaimana untuk kita faham adakah ibu mengandung ini bacaannya lain, perlu tindakan yang lanjut kalau bacaan itu tidak tepat ataupun membimbangkan? Okey. So saya rasa dalam zaman pandemik ini pulse oximeter dah jadi satu barang keperluan yang hampir semua orang ada zaman sekarang. So memang terdapat sedikit perubahan dari segi adaptasi ibu yang mengandung berbanding dengan ibu yang tidak mengandung. Dari segi kadar pulse oximeter, peringkat oksigennya sama kalau dibandingkan dengan ibu yang mengandung dengan tidak. Tapi kalau kita bandingkan kadar nadi ibu yang mengandung adalah lebih tinggi daripada yang tidak mengandung. So itu secara normal. Tapi saya ingin highlightkan satu benda yang penting. Sebenarnya pulse oximeter bukan hanya satu-satunya pemerhatian yang penting. Okey. Saya rasa setiap ibu yang mengandung, sekiranya anda tidak sihat, tolong dapat attention doktor. Sebab doktor bukan hanya menilai pulse oximeter tapi menilai secara menyeluruh. Selepas exercise, adakah oximeter anda tetap sama? Adakah nadi anda naik? Adakah anda ada simptom-simptom lain? So jangan hanya bergantung kepada satu pulse oximeter di rumah, khususnya kalau anda mengandung, sebab anda dikategorikan sebagai golongan yang vulnerable, di mana kemungkinan untuk mendapat jangkitan yang serius adalah tinggi. Baik doktor, di minit-minit terakhir ini kalau kita bercakap tentang ibu hamil ini, bukan sahaja ibu itu menjadi tanggungjawab, suami juga menjadi tanggungjawab kepada isteri yang dalam keadaan hamil. Ada juga dilaporkan ada suami yang tak bagi isteri ambil vaksin ini. Mungkin doktor pesanan kepada rakyat Malaysia, khususnya suami di luar sana, tentang kehamilan dan vaksinasi ini penting untuk selamatkan ibu dan juga anak dalam kandungan itu sendiri doktor. Ya. So sekiranya kita hendak menjaga ibu-ibu yang mengandung, adalah penting untuk kita berbincang tentang social responsibility. So, setiap orang di dalam household itu perlu mengamalkan SOP, perlu menjaga pemakaian mask, perlu menjaga kebersihan diri, perlu menjaga penjarakan fizikal. Tapi sekiranya ibu itu hanya mengambil vaksin, tidak bererti dia tidak akan mendapat jangkitan virus COVID-19. So, adalah menjadi tanggungjawab untuk the whole entire family, termasuk pasangan suami, untuk mengambil vaksin.
Tapi vaksin ini saja bukan satu-satunya cara untuk mengurangkan jangkitan kuman. Sekiranya suami itu ada simptom, tolong cek, buat test, pastikan anda tidak ada COVID. Sekiranya anda confirm COVID, saya rasa suami patut pastikan isteri tidak terdedah kepada suami. Dan isteri juga patut dicek. Sebab sekiranya kita tahu anda positif, anda boleh seek attention dengan secepat mana yang mungkin dan anda akan mendapat rawatan yang sewajarnya. Jangan hanya kata, oh mungkin tidak COVID. Tetapi kalau ada simptom, kalau ada risk, buat test supaya anda dapat rawatan yang optimal. Saya suka apa doktor katakan bahawa isteri adalah golongan yang vulnerable ataupun terdedah kerana suami selalunya keluar untuk kerja dan sebagainya. Balik isteri yang dapat jangkitan dan sebagainya. Baik, itu doktor kongsikan kepada kita berkenaan dengan pengambilan vaksin dan sebagainya. Dan untuk tadi kita dah ingatkan kepada para suami dan sebagainya. Tapi kalau kata sekarang ini, untuk kita tambah di minit-minit akhir ini, kita tahu fakta dan juga mitos itu wujud. Mitos dan fakta itu perlu disatukan. Ada juga kita faham waktu hamil ini perlu, saya tidak boleh sebutkan kerana ini mitos yang sering berlega-lega. Uap cengkih dan sebagainya, tak boleh makan durian dan sebagainya. Mungkin doktor sikit kata-kata ini untuk ibu hamil ini supaya jelas, supaya tidak lagi terpengaruh. Kerana ibu hamil ini emosi dan kita faham, tapi untuk kita rasional dan juga tidak misinformation yang kita maksudkan tadi. Betul. So memang terdapat seringkali ditanya oleh setiap pasien, adakah saya boleh mengambil ini? Adakah saya perlu meminum air masak? So sebenarnya yang paling penting nasihat saya kepada semua orang, tolong tanya nasihat daripada golongan profesional. Sekiranya anda merasa anda dapat informasi ini, tolong validate informasi itu dan tolong tanya, adakah saya perlu? Apakah kebaikannya? Sekiranya doktor kata yes, manfaat, tolong lakukannya. Sekiranya tidak manfaat, dan tidak perlu. So it's important to verify information yang kita dapat itu. Terima kasih doktor. Saya rasa ini satu jawapan yang jelas daripada pakar ONG sendiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Moniswaran anak lelaki Ganeshan, pakar maternal fetal medicine obstetric dan ginekologi ONG ini di Hospital Kuala Lumpur. Kita doakan semua ibu hamil ini dapat melahirkan anak dalam keadaan yang normal kalau boleh, dan juga kita mengharap kalau masih lagi belum mendaftarkan vaksin untuk terus mendapatkan vaksin dan sebagainya. Dan ingat, untuk saya kongsikan sekali lagi kepada anda, bermula esok 20 Ogos 2021, kebenaran untuk anda dine in ataupun makan di kedai sudah pun diberikan bermula esok, tetapi hanya terhad kepada mereka yang sudah lengkap 2 dos vaksin. Itu antara kelebihan yang diberikan kepada mereka yang sudah pun mendapatkan dan juga melengkapkan suntikan vaksin. Untuk maklumat lanjut dan juga SOP lengkap, anda boleh ke MKN Malaysia untuk faham dan juga teliti apakah benda yang boleh dan juga tidak boleh dalam tempoh kebenaran di fasa 1 pelabelan negara juga fasa-fasa berikutnya. Baik, terima kasih sekali lagi doktor. Kita doakan kita dapat berjumpa lagi untuk perincikan lagi tajuk ini, dan kepada anda, teruskan kibar jalur gemilang, pakailah apa juga lambang bendera yang ada untuk tunjukkan semangat dan juga solidariti kita menentang COVID-19. Terima kasih kerana menonton Bicara Dia pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan dengan topik yang lebih menarik. Assalamualaikum, selamat malam dan jaga diri anda.